Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pihak penganjur Second Asian International Conference on Education, Engineering and Social Science. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penyelidikan kami, iaitu kajian keberkesanan program keselamatan komuniti terhadap usahawan mikro di Betong, Sarawak. Saya Puan Nurul Hidayah binti Yusof, merupakan pensyarah di Kolej Komuniti Betong. Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli penyelidik bagi kajian ini, iaitu saya sendiri, Nurul Hidayah binti Yusof. Saya merupakan penyelaras pembelajaran sepanjang hayat di Kolej Komuniti Betong. Yang kedua iaitu Puan Aralyn Sharon anak Peter Aden, merupakan pensyarah pengembaraan pelancongan di Kolej Komuniti Betong, Sarawak juga. Okay, izinkan saya menerangkan sedikit isi kandungan untuk pembentangan saya pada hari ini. Saya akan membentangkan pengenalan, objektif kajian, penyertaan masalah, ulasan karya, metodologi, dapatan dan analisis kajian, perbincangan dan juga kesimpulan. Okey, bagi pengenalan, Kolej Komuniti ini merupakan salah sebuah IPTA, iaitu di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, dan Kolej Komuniti berada di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti lah. Okey, Kolej Komuniti dia menawarkan dua mod pembelajaran, iaitu mod pembelajaran mod pembelajaran sijil sepenuh masa, iaitu sijil Kolej Komuniti yang ditawarkan kepada lepasan SPM, dan yang kedua iaitu sijil kemahiran pembelajaran sepanjang hayat yang ditawarkan kepada komuniti setempat. Okey. Seterusnya, Kolej Komuniti ni dia menyediakan infrastruktur untuk komuniti setempat ni mendapatkan latihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sosioekonomi masing-masing lah. Okey. Komuniti ni tidak mempunyai syarat, tidak terhad kepada lepasan SPM sahaja, malahan dia menumpukan sepenuhnya kepada komuniti warga negara Malaysia, tak kira umur, bangsa, dan tak kira tua ataupun muda. Okey. Seterusnya, program keselamatan komuniti pada Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan pada 6 November 2020. 29 juta telah diperuntukkan untuk pelaksanaan di bawah program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, termasuklah program keselamatan komuniti ni. Okey, PKK ni dia dah mensasarkan 1000 orang peserta dalam kalangan komuniti setempat di seluruh Malaysia. Okey, PKK ni dia akan memberikan latihan kemahiran dan keselamatan kepada usahawan yang telah dipilih lah. Okey. Seterusnya, dalam program ni usahawan akan dilatih untuk menghasilkan produk mereka, dan mereka akan diberi latihan amali untuk membasarkan mereka punya produk. Okey. Seterusnya, usahawan mikro. Usahawan mikro ni merupakan seorang peniaga, tapi peniaga dengan usahawan ni berbeza lah. Peniaga mereka tak semestinya seorang usahawan. Peniaga ni kadang-kadang ada yang mengambil produk daripada usahawan lain, contohnya menjadi dropship, agent ke. Mereka menjual semula barangan yang telah dihasilkan oleh usahawan lain lah. Kalau usahawan ni, mereka akan mencipta barangan keluaran mereka sendiri. Mereka akan membuat produk sendiri dan memasarkan produk tersebut untuk menembusi pasaran. Okay. Menurut SME Corp Malaysia, usahawan mikro ni dikenali sebagai firma yang mempunyai jumlah jualan tahunan kurang daripada 300,000. Okay. Bukan itu sahaja. Bilangan pekerja sepenuh masa untuk usahawan mikro ni pula kurang daripada 5 orang lah dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan lain-lain. Okey. Usahawan mikro ni merupakan salah satu tonggak ekonomi utama jugalah di Malaysia ni, sebanyak 78.6% pada tahun 2021. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan objektif kajian kami. Kajian kami menumpukan kepada 3, iaitu pengetahuan, kemahiran dan produktiviti. Kami mengukur tahap peningkatan pengetahuan mereka, tahap peningkatan kemahiran mereka dan juga tahap peningkatan produktiviti perniagaan mereka lah. Okey. Untuk penyertaan masalah, okey, keselamatan digital. Okey, menurut Kementerian Pembangunan Luar Bandar,
usahawan kena sentiasa meningkatkan kemahiran diri, terutama sekali dalam kemahiran teknologi digital lah, sebab selepas berlakunya pandemik COVID-19 yang telah melanda Malaysia pada 2019 dulu, kita punya sektor ekonomi agak terjejas juga. Oleh sebab itu usahawan ni sekarang ni kena meningkatkan kemahiran teknologi, terutamanya dalam industri 4.0, iaitu untuk meningkatkan mutu perniagaan mereka lah, untuk sebagai langkah menghadapi persaingan. Okey, makanan sejuk beku ni pula selaras dengan perubahan gaya hidup manusia di Malaysia ni, permintaan kepada industri makanan sejuk beku ni semakin meningkat. Seperti yang kita tahu, makanan sejuk beku ni dia sangat ringkas dan mudah untuk disediakan lah. Okey, bagi ulasan karya yang ni sedikit saja. Okey, menurut unit perancangan ekonomi di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2021, akibat pandemik COVID-19 ni berlakunya kemerosotan aktiviti perniagaan. Okey, dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah mengeluarkan usaha untuk menjana semula ekonomi, termasuklah meningkatkan pertumbuhan industri strategik dan berimpak tinggi seperti perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Seterusnya, berdasarkan kajian impak pandemik COVID-19 ni, perusahaan mikro dan kecil banyak terkesan apabila berlakunya pandemik dan SOP yang ketat telah dikeluarkan. So, oleh sebab itu, untuk menstabilkan sumber kewangan usahawan ni dalam jangka masa panjang, mereka haruslah meningkatkan kemahiran dan latihan semula untuk mempelajari, untuk sebagai persediaan menghadapi masa depan lah. Okey, alright. Seterusnya, akibat perubahan ekonomi negara, banyak graduan-graduan yang menganggur. Oleh sebab tu, kerajaan ni mengeluarkan salah satu inisiatif untuk mengurangkan pengangguran dan menggalakkan semua graduan ni menjadi seorang usahawan lah, untuk meningkatkan peningkatan sosioekonomi masing-masing. Okey, metodologi yang kami gunakan dalam kajian kami ni adalah Kolej Minti Betong merupakan salah satu kolej minti yang menerima peruntukan daripada Belanjawan 2021. Okey, oleh sebab tu Kolej Minti Betong telah menyahut untuk melaksanakan program saluran komuniti ni. Okey, kami telah menjalankan kursus kemahiran pemprosesan makanan sejuk beku selama 48 jam. Kemudian kursus keusahawanan selama 16 jam dan juga latihan amali perniagaan selama 8 jam. Okey. Kemudian kajian ni, reka bentuk kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif. Kami mengadakan borang soal selidik kepada responden, dan dalam soal selidik tu kami menggunakan kaedah soalan menggunakan ukuran skala Likert lah. Okey, pengumpulan data seramai 15 orang peserta PKK ni menjadi responden kami lah. Okey, untuk analisis data, kami menganalisis demografi responden, butiran perniagaan responden, lepas tu pengetahuan responden, kemahiran responden dan juga produktiviti perniagaan responden. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dapatan dan analisis kajian. Untuk bahagian A, kami mengkaji demografi responden. Okey, untuk kajian kami ni, kesemua peserta PKK yang mengikuti kursus di Kolej Minti Betong ni merupakan 100% perempuan lah. Okey. Kemudian untuk peringkat umur pula, kita lihat di sini melalui catapan ini, 20% merupakan golongan umur 21 tahun sehingga 30 tahun. 20% lagi merupakan 31 tahun sehingga 40 tahun.
33% merupakan 41 tahun hingga 50 tahun, dan 27% merupakan 51 sehingga 60 tahun. Manakala untuk 61 tahun ke atas tak adalah, dan begitu juga dengan 20 tahun ke bawah. Okey, untuk bangsa pula, seperti yang kita lihat dekat sini, majoriti peserta PKK ni merupakan 87% adalah Melayu, manakala 6.5% merupakan Bumiputra Sarawak, dan 6.5% lagi adalah berbangsa Cina. Okey, seterusnya bahagian B, iaitu butiran perniagaan responden. Okey, untuk mod perniagaan responden, kalau kita lihat melalui cetapan ni, 87% peserta merupakan usahawan sepenuh masa, manakala 13% lagi merupakan usahawan separuh masa lah. Okey, alright, ini adalah jenis produk yang telah dipasarkan oleh responden sebelum ni. Pertama sekali, itu 11 orang produk memasang produk kuih muih dan kek. 4 orang peserta memasakkan makanan kering. 7 orang peserta masakan panas. Seorang lagi untuk memasakkan produk minuman, dan seorang lagi selain daripada makanan dan minuman lah. Okey, seterusnya tempoh perniagaan responden. Okey, kalau kita lihat dekat sini, 20% responden telah menjalankan perniagaan lebih daripada 10 tahun. Manakala 13% lagi 5 hingga 10 tahun, 20% 3 hingga 5 tahun, 27% 1 hingga 3 tahun, dan 20% lagi kurang daripada 1 tahun. Okey, kaedah pemasaran perniagaan oleh responden ni adalah 2 orang menjalankan perniagaan dari rumah, 3 orang lagi mempunyai gerai ataupun gerai milik sendiri ataupun keluarga lah. Okey, 6 orang lagi menghantar produk mereka di kedai ataupun gerai milik orang lain. 9 orang lagi melalui platform dalam talian lah, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp Business dan seumpamanya. Dan seorang lagi selain daripada yang disebutkan lah. Okey, hasil jualan responden. Hasil jualan responden ni, kalau kita lihat dekat sini, 34% berpendapatan 500 ke bawah, 20% lagi berpendapatan 501 hingga 1000, 33% lagi 1001 hingga 2000, dan 13% lagi 2001 hingga 3000. Okey, untuk bahagian C dipecahkan kepada 3 bahagian. Untuk tahap pengetahuan responden sebelum dan selepas, kalau kita lihat dekat sini, sebelum mengikuti PKK, kalau kita tengok ke dalam ni, okey, dekat sini kita tengok dekat graf bar ni, kita lihat sebelum mengikuti PKK, graf ni 42 dan 35% sangat lemah dan lemah lah dalam perniagaan. Okey, dan selepas mengikuti PKK ni berlaku peningkatan lah yang kita lihat dekat sini. Pengetahuan mereka semakin meningkat, iaitu 67% dan 28% merasakan sangat baik dan baik. Untuk tahap kemahiran responden pula, okey, ini adalah item soalan yang kami gunakan. Okey, kalau kita lihat dekat carta bar ni, graf bar ni, 40% dan 35% rasakan sangat lemah dan lemah sebelum mengikuti PKK, dan tahap kemahiran mereka bertambah apabila selepas mengikuti PKK, iaitu kalau kita lihat kat sini, sebanyak 57 dan 35% merasakan baik dan sangat baik. Untuk bahagian C pula, tahap produktiviti perniagaan responden. Okey, ni item soalan yang kami gunakan. Okey, kalau kita lihat dekat graf bar ni juga, sebelum PKK 20% dan 42% merasakan sangat lemah dan lemah lah. Okey, kemudian berlakunya peningkatan selepas mengikuti PKK, iaitu seramai 52% dan 43% merasakan baik dan sangat baik lah. Okey, untuk perbincangan kajian ni pula, okey, semua usahawan mikro ni, kalau kita lihat daripada analisis yang saya telah buat tadi, kesemua peserta merupakan wanita.
Okey, dan untuk bangsa pula 93.5% ni merupakan Melayu dan Bumi Putera lah. Okey, melalui PKK ni juga kita dah mendukung usaha kerajaan dalam Dasar Kesewanan Nasional 2030. Okey. Seterusnya 40% merupakan berumur 20 hingga 40 tahun. Okey, sebabkan pandemik COVID-19 ni dia menyebabkan graduan menganggur sukar untuk mencari pekerjaan. So melalui program yang telah dianjurkan ni, kita telah membantu kerajaan untuk memantapkan lagi kemahiran keusahawanan ni kepada komuniti lah. Okey. Seterusnya untuk industri makanan dan minuman, majoriti usahawan mikro ni merupakan usahawan sebelum masa. Mereka mengusahakan produk makanan dan minuman lah. Okey, Sarawak ni dia Kuching Sarawak telah diiktirafkan sebagai bandar gastronomi kreatif UNESCO. Dan ini telah memberikan banyak peluang kepada usahawan makanan tempatan lah untuk meningkatkan lagi produk mereka. Okay, untuk keusahawan digital, majoriti usahawan mikro ni dah menggunakan pun Facebook, Instagram dan juga WhatsApp Business untuk memasarkan produk mereka lah selepas berlakunya pandemik ni. Okay. Selaras dengan dasar kerajaan berkaitan dengan 4IR, penggunaan teknologi sekarang dah semakin meluas dengan penggunaan aplikasi 4IR yang telah digunakan oleh usahawan-usahawan ni. Banyak juga platform perniagaan digital yang telah diperkenalkan seperti Shopee, Foodpanda, Grab, Amazon, Lazada dan sebagainya lah. Okey. Kesimpulan akhir sekali kesimpulan, kalau kita lihat sebelum PKK, usahawan mikro ni mempunyai pengetahuan, kemahiran dan produktiviti perniagaan yang sedikit rendah. Tapi selepas mengikuti PKK di College Trinity, usahawan mikro ni dah menunjukkan peningkatan dari aspek pengetahuan, keusahawanan, kemahiran dan dengan menggunakan aplikasi 4IR dan mahir untuk memproses makanan sejuk beku, sekaligus hari ini telah meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Okey, akhir sekali kita berharap agar PKK ni diteruskan lagi di masa akan datang untuk membantu ramai lagi usahawan-usahawan yang masih belum lagi dibantu untuk meningkatkan mereka punya pengetahuan dan kemahiran lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.